Okey, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alright, okay. Assalamualaikum. Selamat kembali ke kelas fotografi kita. Didoakan agar semua di antara kita ni berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera dan dijauhkan daripada segala malapetaka. Alright, okay? Okay. So kita nak start kita punya kelas fotografi. This is the fourth week, okay, minggu keempat. So the last 3 weeks kita dah membebel. Kamera apa tak pegang kan. So minggu ni kita akan start pegang kamera. Alright, okay. So hopefully that you guys ready. Semua ada kamera kan? Tak ada kamera? Nampak benar bohongnya. Tak ada sir. Jangan kita pakai phone public sir. Telefon mahal mana ada sir. Kita orang pakai public phone je nak contact orang ni. Saya nak cari public phone mana lagi masih berfungsi kan. Saya rasa most public phone dah out of service kan sekarang. Yang pakai kad sir. Alright, okay. So macam saya bagi tahu, sebenarnya tujuan kita belajar fotografi ni adalah untuk memfokuskan pada penggunaan kamera DSLR. Tapi since kita tak boleh berada dekat kampus untuk membenarkan atau memberi anda untuk gunakan kamera DSLR, so kita akan convertkan benda tu ke dalam kita punya mobile photography lah. So basically everything is going to be the same. The difference adalah device yang kita akan pakai lah. Alright, okay? Right, okay. Sebelum kita nak mula tangkap gambar, alright. Seronok je tangkap gambar. Kalau kita kat kampus kan ni, saya tak buat dalam kelas. Kita pergi lepak Pak Yub ke kan. Kalau kita pergi warung Pak, tapi warung Pak Unggai dah tutup dah. Warung Pak Unggai tu cantik ada punya view tu kan. Tak apa kita pergi lepak kat lembah kan. Tangkap gambar dekat lembah kan. Right, okay. Tak pun lepak sayur kan. Sambil tangkap gambar, sambil kita makan laksa. Oh, tak sir. Legend. Tapi apakah daya kan? Right. Okay, tak apa. Okay. Right. Kita nak talk about fotografi lah. Okay. So, hari tu saya dah cerita dengan awak berkaitan dengan kamera dan juga lens. Okay. Yang kita tengok ada pelbagai lens, ada jenis-jenis lens dan sebagainya. Alright, okay. So, now kita nak talk about dalam fotografi, macam mana kita nak menghasilkan satu gambar yang betul dalam fotografi. Okay. Hari tu juga saya ada mention dengan awak, kita ada, saya sentuh sikit berkaitan dengan aperture. Ada kan? Ada tu aperture 1.8 lah, 1.0 lah, 2.8 lah. Betul kan? Ada kan? Okay. Aperture ni sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting dalam penghasilan gambar dan juga kualiti gambar tu sendirilah. Okay. The lowest the numbers, the better the image. Itu yang saya boleh bagi tahu. Kita punya calculation dia lah. The lowest the number of aperture, the better the image lah. Because the lowest the numbers of aperture, lagi banyak dia punya capturing light tu. Lebih banyak light dia. So, dia ada banyak sensor kat dalam tu. Lebih besar dia punya lens dan juga pembukaan lens serta sensor tu lah. Okay. So kalau ada yang kita tengok pernah dalam market, pernah saya tahu dekat dunia ni lah, sekecil-kecil nombor aperture yang pernah diorang buat adalah 0.98. Itu by Canon lah, tapi dah tak ada dah producer memang lama lah 0.98. Dan kita tak tahu berapa besar sebenarnya 0.98 tu lah. Okay. Dan normal yang selalu jual kat kedai adalah 1.8, 1.4, 1.2. Tak silap saya ada 1.2 daripada Canon juga 1.2. Itu pun ada. So tak silap saya dalam 9,000 ke 7,000 yang 1.2 tu. Okay. So aperture membantu dalam kita nak menghasilkan gambar, a very good gambar. Okay. Semua orang pernah tangkap gambar kan? Pernah tahu? Pernah tangkap gambar? Alhamdulillah. Ya, Syafinas. Anda sihat? Ya, alhamdulillah ada. Okay. Okay. Kita kembali . Okay. Semua orang pernah tangkap gambar. Tak kisahlah you guys menggunakan
menggunakan DSLR ke atau menggunakan telefon ke, apa-apa jenis kamera lah. Okay, basically memang you guys pernah menangkap gambar. Okay, so macam mana kita nak declare ataupun kita nak claim sesuatu gambar tu cantik ke tak cantik? Lawa ke tak lawa? Tu dalam terms lah. Dia tak ada gambar tu salah gambar ni. Tak. Dia tak ada term salah dalam in terms tu. Dia ada cantik ke tak cantik? Okey ke tak okey? Lawa ke tak lawa? Alright, okay. So ada satu-satu gambar yang kita tengok nampak macam gambar ni macam cantik lah. Okay. Gambar ni salah. Dia tak ada salah. Dia cantik ataupun tak cantik. Alright, okay. So macam mana kita nak define? Macam mana kita nak follow the same rules? Dia ada rules. Okay, dia ada rules yang kita boleh follow supaya kita dapat the same konsep yang di-apply dalam gambar tu. Alright, okay. So first thing first, semua orang kena buka kamera. Kalau tak buka kamera yang webcam kita ni, macam mana saya nak ajar awak untuk fotografi. Jadi silalah pakailah apa benda, boleh pakai tudung saji ke. Lagi tudung apa? Tudung ikan ke apa benda. Pakai dulu, lepas tu buka kamera. Okay, setelah tu juga sila keluarkan kamera masing-masing. Kamera masing-masing So, saya ada satu kamera kat sini. Alright, okay. Tak kisahlah apa dua jenis phone you guys pakai. InsyaAllah akan boleh deliver the same effects. Alright, okay. Rifat, bagi telefon kamu jap. Atas meja tu. Alright, okay. So, saya akan ada tunjukkan awak. Kalau internet slow macam mana, sir? Laju kan? Sir, kalau boleh laju, saya tak tanya sir kan, sir. Alright, tak ada. Saya nak tengok supaya awak tahu konsep dia macam mana. At least saya nampak. Kata nanti kan tak faham kan. Alright, okay. Anas, oh okay, Syafinas. Alright. Awak kat luar, saya dekat luar sekarang. Kat luar. Maksudnya kat luar? Oh, dia tak ada kamera dekat dia tu. Oh, dia dekat luar. Dekat luar bermaksudnya dia bukan dalam rumah lah. Dia tak boleh tunjuk kamera kot, sir. Dia tak boleh tunjuk kamera. Alright, okay, tak apa. Alright, okay. Okay, tak apa. Ada yang accident dekat tempat kerja semalam. Ada yang accident dekat tempat kerja semalam, ribut, barang jatuh. Kat pekerja. Allah. Alright, okay. Semalam ribut, barang jatuh kat pekerja. Alright. Okay. Okay, kita proceed. Okay. So, saya akan gunakan dua device yang ada dua version lah. So, kita tengok yang mana fit dengan awak punya version. Alright, okay. So, dalam fotografi, apabila kita buka kita punya fotografi, kita buka kamera. So, you guys boleh buka kamera. Saya buka ni dulu. Okay, bila kita buka kamera, awak perasan tak? Macam ni lah. Kita buka secara ni dulu. Alright. Tak nampak Nampak saya balik. Okay. Okay, so ini bila kita buka kamera, kita akan dapat selalunya macam ni lah dia punya setting dia. Alright, okay. Betul? Okay, sekarang saya nak tanya, ada tak awak ada grid line ni? Grid line ni ada tak? Dekat awak punya telefon sekarang ni? Yang bila awak buka kamera. Saya tak ada, tapi boleh setting. Okay, alright, okay. So, apa kita nak buat? Kita kena ada grid line ni dulu. Sebab grid line ni lah adalah dia punya main key untuk kita dapatkan a very good photo. So, boleh buka awak punya grid line tu. Kalau untuk iPhone, kalau tak silap, kena pergi dekat setting. iPhone masuk setting. Lepas tu cari kamera. Okay, betul. iPhone setting, lepas setting cari kamera, nanti dia ada tulis ni. Dia ni hilang. Nampak ni, dia tulis grid. So, you check lah grid kat situ.
So nanti dia akan keluar grid. Alright, okay. So dia keluar grid tu. Kalau untuk Android pula, okay, macam ni ini for Android. So dekat for Android tak ada. So apa you guys boleh buat, pergi dekat this 3 dots dekat atas ni. Okay, ada 3 line tu. Tekan pada 3 line tu, tak silap saya boleh keluar. Ada setting. So pergi dekat setting. Okay, lepas pergi kat camera setting, nampak dia tulis tu. Where is the... Okay, nampak tu. Show grid. Ada kan? Show grid. Show grid line. Yang ni nombor 2 ni. Dia putih. Show grid line. So turn on dia punya toggle lah. Okay. Kalau untuk Android. Okay. Turn on dia punya toggle. So you have this. Nampak tu. Nampak ada grid line. So ada dua-dua ada grid line So back to my camera. Mana kamera saya tadi? Okay, yang ni ada grid, yang ni pun ada grid. Dua-dua ada grid. Okay, dua-dua ni ada grid. Alright, okay. Kita make sure dia sama. Okay, siapa tahu grid ni apa? Apa function grid? Tahu tak apa function grid? Grid yang ada ni. Okay, right. Okay, hari ni kita nak tengok yang sini Okay. Ini adalah ni bukan dekat smartphone je ada Ini ada juga berada dekat kita punya kamera secara sendiri lah. Okay. Benda ni dikenali sebagai rule of third. Rule of third kalau awak tengok kita ada 3 garisan lah. Okay, bukan 3 garisan, maksudnya 3 ruang. 3 ruang, okay. Ruang yang di mana nampak Ruang 1, ruang 2 tengah-tengah dan ruang yang ketiga. Dia secara menegak, secara melintang pun sama. Ruang 1, ruang 2 dan ruang 3. Okay. So yang garisan grid ni dikenali sebagai the rule of third. Ataupun rule of third. Seperti like that lah. Orang akan panggil. Okay. Benda ni adalah benda yang sangat-sangat penting dan wajib turn off. Kalau macam kita orang, ada setengah orang dia kata, apa benda lah garisan ni nampak sakit mata kan? Betul. Tapi untuk fotografer, benda ni adalah sangat-sangat wajib sebab benda ni yang akan membantu untuk kita mendapatkan a very good orang kata apa? Gambar. Okay, a very good gambar. Okay. Nanti kita cerita lagi pasal okay. Sir, kenapa saya kata yang garisan tu apa membuatkan kita punya gambar cantik? Right. Okay. So, kenapa rule of third ni adalah salah satu benda yang sangat-sangat penting yang wajib kita turn on dekat dalam kita punya kamera is because itu adalah satu rules ataupun benda yang telah diorang fotografer telah kaji yang di mana itu adalah the best position untuk kita setting pada kita punya kamera whenever kita nak dapat a very good composition. Okay. When we talk about gambar, fotografi, the way untuk kita nak express kita punya art tu adalah towards to composition. Penyusunan items dalam kita punya gambar tu adalah paling penting. Compose, how kita compose benda tu. Macam mana kita nak tengok benda tu dinampak clear ke tak clear. Composition is very very important. Sangat-sangat penting. Kalau you guys bad in composition, you guys akan kata apa? Dapat a bad result lah. Tapi you guys good in composition, you guys akan dapat a good result. Okay? So, untuk membantu kita mendapatkan a very good composition ni, rule of third ni lah, garisan tadi lah yang memang sangat-sangat penting dan dia memang boleh membantu. Memang merubah lah saya boleh beritahu. Boleh merubahkan gambar anda yang jadi daripada yang biasa yang tangkap tu tak cantik akan jadi cantik. Okay. Kita boleh tengok dulu example. Dalam masa tu saya akan explain dengan you guys kenapa. Alright, okay. Okay, ini adalah garisan yang ada pada kita punya kamera. Okay, basically semua kamera akan ada this one lah. This line ni. Macam saya bagi tahu kita ada 3 line
vertical dan kita ada 3 line horizontal. Okey, 3 ruangan lah. Line dia 2 je tapi kita ada 3 ruangan. Okey. So, dekat setiap ruangan tu kalau perasan, nampak tak yang ada dibulatkan? There was a 4 points yang dia orang cross. Yang garisan tu cross okey. So, itu kita panggil rule of third. Maksudnya, apabila kita nak tangkap gambar, objek yang kita nak difokuskan, objek yang kita nak orang fokus ataupun kita nak kita fokus, kita nak orang tengok pada gambar tu, awak kena letakkan di antara mana-mana satu titik. 4 dia lah. Kiri atas boleh, kanan bawah boleh, kiri bawah boleh, kanan bawah boleh. Alright, okay. Antara 4 titik tu, situlah objek yang di mana awak nak fokuskan, awak kena letak. Okay. Tak kisahlah, nak belah kiri atas boleh, belah kanan boleh, belah bawah semua boleh. Tapi antara 4 poin ni sahaja. Kenapa dia kata macam tu? Dalam diorang punya description berkaitan dengan rule of third, okay, apabila diorang mengkaji macam mana manusia melihat sesuatu gambar based on pada size, normal size normal size screen dan juga yang fotografi yang sudah gambar, sebenarnya mata manusia ni intend untuk melihat pada that 4 point tu sahaja. Mata manusia memang akan tertumpu hanya pada 4 point tu sahaja. Diorang tak akan tengok terlampau hujung, dia tak akan tengok antara tengah-tengah, dia tak akan tengok terlampau kiri, terlampau kanan. Dia akan tuju 4 point tu sahaja. Okay. So, bagi pada diorang, itu adalah the best point apabila fotografer nak meletakkan dia punya main subject. Untuk kita nak mula tangkap gambar lah, main subject kita kena letak kat situ. Okay. So, bila kita dah tahu kita punya 4 point ni, main subject tu kita kat situ, barulah kita boleh masuk yang bab lain. Kita punya colouring, colouring menipu betul lah. Bukan colouring. Apa ni? Lighting, awak punya metering, awak punya focus point awak macam mana dan sebagainya. You guys punya setting-setting tu lah. Okay, shutter speed and everything. Tapi subject kita kena letakkan di antara that 4 point. Okay. So, kalau kita tengok kat sini. Okay, ini example. Alright, okay. Dia letak a very clean punya. Awak tengok dia punya 4 point dia. Tengok macam mana. Dia letak subjek dekat sebelah kanan. Yang sebelah kiri ni, dia buat macam ni. Memang automatically kita akan nampak gambar ni. Okay. Perfect. Tepat dia letak dekat situ. Alright, okay. Kalau kita tengok yang ni pula. Pokok tu dia letak sebelah bawah. Okay. Yang bahagian tu belah atas. Awan belah atas, tengah-tengah, tanah belah bawah. Ini a very good composition Okay, dia balance. Well balance. Kenapa? Tanah betul-betul dekat yang sebelah bawah. Tengah-tengah tu, ruangan antara langit dengan bumi. Yang atas tu adalah langit. So, pokok tu betul-betul dekat dia punya joint. Yang dekat bawah sebelah kanan. Okay. So, memang orang nampak, okay, clear. Dia something yang obvious. Okay, memang orang terus fokus tengok pada kita punya objek iaitu pokok tu. Okay, yang ni pula. Gambar burung. Okay, ni burung merak tu. Burung merak Maksudnya merak kot. Okay, kalau tengok. Mata pada burung merak tu, okay, adalah pada joint sebelah kiri yang atas tu. Okay, pada joint sebelah kiri atas. Okay, kenapa dia letak pada belah mata? Siapa tahu? Kenapa point tu dia letak pada belah mata? Menunjukkan pandangan dia kot. Alright. Okay, menunjukkan pandangan lain. Okay. Sebenarnya kenapa kita letak? Okay, bila kita nak buat interaction kita nak ada interaction antara benda hidup dengan benda hidup. Kita tahu burung ni adalah benda hidup. So, benda yang pertama kita akan lihat pada benda hidup adalah mata. Okay. Kalau kucing juga akan tengok mata kucing. Kalau burung juga akan tengok mata burung. Kalau manusia juga akan tengok mata manusia. Itu adalah the first communication yang kita akan buat. So, kita kena letak pada mata point. Sebab benda yang kita nak tengok, the first thing adalah dia punya mata. Focusingkan pada mata. That's why mata ni adalah sangat-sangat penting dalam kita punya fotografi. Kena betul-betul sharp dekat mata. Sebab memang kita tengok manusia pun kita akan tengok mata ke mata. Alright, okay.
So dia letak dia punya composition dia dekat situ. Alright, okay. One of a good thing lah. Okay. So bila kita tengok gambar burung ni, dia terus fokus pada dia punya mata tu sendiri. Alright, okay. Okay. Burung ni pula. Okay, burung helang ni. Kita tengok. Okay. Burung helang ni dia bertinggi di atas tiang dekat pagar lah. Okay. So apa yang dia buat adalah fotografer ni dia komposkan betul-betul burung helang, keseluruhan burung tu dekat situ. Okay. So tadi saya kata kena letak mata. Kenapa dia tak letak kat mata se? Alright. Okay. Kenapa saya kata dia tak letak dekat mata? Sebab pada keadaan ketika ni burung tu terlampau jauh dan dia punya mata lebih kecil daripada badan. So jadi kalau kita letak mata, no point. Kita tak boleh fokuskan betul-betul pada mata dia lah. Alright, okay. Kita tak boleh fokuskan pada mata dia. Okay, kita hanya nampak dia punya badan saja. That's why untuk bagi keseluruhan tu, kita letakkan pada badan. Kita komposkan, posisikan burung tu pada one of the point yang ada tu. So elok pula, cantik pula burung tu toleh ke belakang. Lagilah nampak cantik. Okay, kalau burung tu pandang depan, berkemungkinan gambar dia akan jadi macam okay, biasa je. Tapi because burung tu toleh, dia melihat ke belakang, so kita tahu, okay, nampak dia ada obvious kat situ. Okay, clear kat sini. Alright, okay. Lepas tu kita tengok yang ni. Okay, yang ni sebenarnya bagi saya, ini adalah composition yang salah. Ni bukan composition. Gambar ni betul. Gambar tak ada masalah. Okay, tapi composition yang salah. Kenapa composition yang salah? Okay, sebab dia punya focusing point dia apabila kita tengok manusia ni, ini one of the, orang kata apa, status lah. Status adalah berbentuk manusia. So, kita akan tengok pada dia punya mata dia. So, bagi saya, mata dia sepatutnya berada dekat dia punya focusing point yang ada dekat sebelah atas ni. Okay, yang dekat atas ni. So, kita kena drag kamera kita turun ke bawah. Okay, dan kalau perasan sebenarnya, gambar dia terpotong pada dia punya kaki bawah dia ni. Okay. So, saya tak tahu kenapa dikompos macam ni. Berkemungkinan apabila dikompos macam ni, bawah ni maybe ada crowded, ada orang ke dan sebagainya. So, dia nak make benda ni stand out, dia buat dia sekarang punya composition lah. Bagi saya, dia punya composition dia sepatutnya dinaikkan atas lagi. Itu pada pendapat saya. Supaya orang boleh nampak lebih clear lah. Okay. Yang composition yang ni. Right. Okay. Okay, yang ni. Okay, kita tengok kita punya harimau. Ini harimau pula. Ini adalah cheetah. Okay. So, dia compose the faces of the cheetah dekat sebelah sini. Okay. And then, kita akan nampak. Okay, kalau perasan tak 2-3 gambar sebelum saya tunjuk ni, awak perasan tak? Dia hanya fokuskan pada yang ni saja. Tengok Ni blur. Yang belakang ni blur. Ni tak ada ni flat. Okay, ni flat. Okay. Yang burung ni nampak tak belakang dia blur? Belakang dia blur, dia fokuskan pada mata dan dikomposkan dekat sini. Alright, okay. This one belakang dia blur, dia komposkan pada burung saja. Okay. This one dia belakang dia kosong flat, dia fokuskan pada statue ni saja. And then this one belakang dia pun blur, dia fokuskan pada kita punya cheetah ni sahaja. Alright, okay. So, teknik yang kedua adalah di mana apabila kita dah tahu untuk kita kompos, kita kena masukkan elemen lain adalah kita cuba kurangkan distraction. Tahu tak kurangkan distraction? Kurangkan distraction maksudnya kita nak orang fokuskan pada apa? Kalau kita nak orang fokuskan pada sesuatu benda, make sure yang belakang tu bagi orang tu kurang nampak. Bukan kita tak nampak langsung. Boleh bagi nampak tapi bagi kurang nampak. Kurang nampak maksudnya kita boleh menggunakan teknik blur. Seperti yang this one lah gambar tadi dan gambar-gambar sebelum ni. Teknik blur tu bukan kena masuk efek ke tak? Tak payah masuk efek. Dia akan bergantung pada kita punya lensa kamera. Jikalau kita punya lensa kamera ada mempunyai aperture 1.8 ataupun 1.4, automatically kita akan dapat a very good sharp subject dan a very shallow punya background. Shallow tu maksudnya blur lah. Shallow punya background. Kalau dekat telefon kita pun memang kita boleh buat. Kita boleh tangkap gambar kita dan kalau you guys pakai you guys punya portrait mode. Okay, portrait mode ke apa benda mode lah. Okay, automatic belakang tu you akan blur. Jadi automatically orang akan fokuskan pada you punya faces saja ataupun objek yang you guys tangkap sahaja. Okay,
So dekat situlah kita composekan. So 2 elemen dah kita dah tahu. Satu, kita make sure kita punya subject in a good composition. Tengok pada point-point yang kita nak diletak. Yang kedua, kita make sure yang belakang tu blur. Alright, okay. So, kalau kamera saya tak boleh blur belakang macam mana? Okay. Boleh ke gambar sini? Boleh, tak semestinya. Tengok gambar ni. Tak ada pun blur. Dia tak ada pun blur kat belakang. Tapi composition dia cantik. Kenapa? Dia dapat a very clean punya area. Yang di mana tak ada orang, tak ada apa benda, hanya ada boat dan lelaki tu dan pantai sahaja. 3 elemen sahaja dekat situ. Nothing else. Clear, snap gambar. Pump. Simple. Jadi gambar yang cantik. Alright, okay. Alright, okay. Back to the cheetah Okay, so awak nampak cheetah ni dia fokuskan pada point yang keempat tu. Lepas tu dia letakkan dia punya gambar dia dalam bentuk blur. So, kalau kita tengok pada cheetah ni lagi sekali awak perasan kenapa cheetah ni diletakkan pada titik di sebelah kiri dan kenapa tidak diletakkan pada titik yang sebelah kanan? Siapa tahu? Pada pendapat awak lah. Kenapa cheetah ni diletakkan pada titik yang sebelah kiri, bukan titik yang sebelah kanan? Pandangan dia arah ke mana? Alright, okay. So kalau cheetah ni dia toleh ke kiri, so kita letak dia belah kanan lah. Ke macam mana? Sekarang ni cheetah ni dia toleh belah kanan. Betul? Pandangan dia sebelah kanan, betul? So kita lepas tu dia diletakkan di titik yang sebelah kiri. Okay, kalau katalah cheetah ni pandang ke sebelah kiri, adakah kita kena letak dekat sebelah kanan, titik yang sebelah kanan tu? Tak tahu lah, sir. Tak tahu. Saya pun dah bengong. Kenapa tengah bengong ni? Mungkin dari segi pandangan dia, tapi ataupun mungkin dari segi yang belakang tu, sebab belakang tu ada macam merah-merah sikit, mungkin dia nak nampakkan sedikit colour kat situ. Okay, right. Itu dia. Okay, boleh. Alright, okay. So, kenapa dia letak kat sini? Okay, kita tak tahu apa fotografer ni plan out untuk buat. Kenapa tu? Okay, tapi bagi pendapat saya, based on pada fotografi ni, kita boleh concludekan adalah kenapa dia letak dia punya point dekat sebelah sini. Satu adalah kita nak tahu dia punya direction of the eyes. Sebab kita berkomunikasi, kita nak tahu dia akan jadi macam ada direction. Lepas tu perasan tak badan dia lentuk ke sebelah kanan. Kalau saya ambil keseluruhan ni, saya tarik cheetah ni, saya letak kat sebelah sini, berkemungkinan badan dia akan separuh tu hilang. Okay, separuh badan dia berkemungkinan akan hilang dan sebelah sini akan terlampau banyak sangat kosong, area yang kosong. That's why lah dia fotografer ni dia compositionkan macam ni supaya nampak kita punya fotografi ni jadi lebih hidup lah. So sebelah kiri ni dekat position 1, slot 1 dan slot 2 ni ada gambar kita punya cheetah. Sebelah ketiga ni dia kosong, tapi macam tadi ada kawan nak bagi tahu yang kita ada background ni ada efek warna merah ni untuk membezakan, nampakkan dia ada orang kata apa, kontras lah antara yang ni dengan yang lain. So the element tu semua kena ngam-ngam, cantik dia buat secara dia compose. Itu based on pada fotografer yang tangkap gambar ni lah, dia compose. Okay, kita tengok yang ni. Very simple juga. Okay, objek-objek yang everyday kita jumpa dekat dalam kita punya rumah. Okay, so the way dia compose, tengok. Okay, so dia tangkap gambar bonsai. Okay, so dia letak dia elemen tu dekat join. Okay, join yang sebelah kiri. Okay, kalau tengok macam tadi, bila kita cerita berkaitan dengan direction. Okay, direction, kenapa dia tak letak sebelah kanan? Sebab awak nampak sini ada lighting. Okay, dia akan gradually makin lama makin gelap ke sebelah kanan. Kalau kita ambil pokok ni kita letak pada sebelah kanan, berkemungkinan sebelah sini terang. Jadi dia akan jadi flat. So tak akan ada macam flowing punya effect. Dia tak akan ada direction. Okay, so bila kita letak kita punya composition dekat sini, kita akan nampak ada direction daripada gelap, daripada terang dia menghala ke gelap. Dan kalau perasan juga tengok shadow ni. Shadow ni daripada sebelah sini dia menghala ke sebelah kanan. So untuk tunjukkan
the art of dia punya flowing tu. Gambar tu dia register seperti yang ni. Alright, okay? Boleh? Boleh. Okay, yang ni juga. Okay? Ni kalau gambar yang macam saya bagi tahu tadi lah. Gambar yang di mana kalau kita letak kata pula. Kalau kita letak kita punya focusing point kita dekat kita punya objek lah. Okay? Kata kat sini. Lepas tu belakang dia pula warna hijau cantik. Lepas tu apa dia buat kontras? Dia cari kayu ni. Kayu ni kontras dan sebagainya. So dia composekan dekat sini. Alright, okay. A very good composition lah and very good color scheme. Alright, okay. So ada orang tanya. Macam mana nak tangkap gambar yang macam ni? Sebab saya pun dah terfikir kat lah. Macam mana dia orang ni fotografer ni. Pernah tengok kan National Geographic kan? Pernah tengok National Geographic kan? Yang dia orang tangkap gambar ular lah, tangkap gambar apa ni, katak lah, lepas tu gambar burung lah. Memang semua National Geographic ni gambar memang semua A. Itu stok yang memang orang kata apa, memang level yang kayangan-kayangan lah. Memang tak boleh dinafikan lah dia orang punya level. Tapi seriously macam mana dia orang? Dia orang ni sanggup masuk dalam hutan tunggu sampai 5-6 hari. Okay. Ada orang mengatakan dengan saya, dia kata, National Geographic memang dia orang masuk dalam hutan. Kerja dia orang memang masuk dalam hutan, cari-cari, maksudnya dia dah dapat assignment lah, Okey, kau kena tangkap gambar katak ni. So dia orang akan spend 1 year ataupun 6 month. 1 year ataupun 6 month, dia orang pergi masuk ke dalam hutan ni, ada katak ni, dia orang pergi cari, dia orang cuba tangkap gambar, tangkap lah. Duduk dalam hutan tu 6 bulan ke, 7 bulan ke, setahun ke untuk buat research berkaitan dengan katak tu untuk National Geographic. Okay. Ada setengah orang cakap, tak, benda ni sebenarnya dia orang kompos. Maksudnya dia orang ambil katak, dia orang beli katak tu, lepas tu dia orang bawa masuk studio, dia orang letak kayu ke benda untuk kompos, dia orang letak, lepas tu dia orang tangkap gambar. Tak payah masuk hutan, tak payah buat apa. Semua adalah dalam studio. Ada orang kata macam tu. Tu saya tak tahulah. Wallahu alam. Sebab saya bukan orang yang berada dalam National Geographic ataupun orang yang buat fotografi ni. Okay. Secara logik lah. Kita katak ada depan mata pun kita lari. Tak pun katak lari. Macam mana kita nak tangkap gambar katak tu sendiri kan? Itu baru gambar katak. Itu belum lagi kalau macam for example tengok yang tangkap gambar lebah. Yang tangkap gambar binatang-binatang yang macam kejap-kejap lari kan. Okay. So jadi kita kena appreciate lah kerja-kerja yang dilakukan oleh fotografer-fotografer ni. Bukan senang kan untuk jadi fotografer ni. Okay, macam ni. Baru sebut lebah tadi. Okay. Baru sebut lebah tadi. Alright, okay. So ni adalah lebah. Tengok tak dia punya kompos dia. Belakang tu bunga kuning. Okay. Belakang tu bunga kuning. Okay. Lepas tu dekat bunga ni depan ni, dekat kelopak bunga ni ada pula color-color kontras. Lepas tu ada pula seekor lebah pula kat situ. Memang komplit lah. Memang perfect. Kita tengok apa kita tahu. Okay, memang cantik. Sebab the composition dia memang betul ngam-ngam. Cuma bagi saya, kalau kelopak bunga yang sebelah kanan tu, yang awak tengok kelopak bunga yang ada line-line hitam tu, kalau kita boleh completekan kelopak bunga tu, maksudnya kita tak terpotong, mungkin akan jadi lebih perfect lah sebenarnya. Kita composekan dia macam tu. Alright, okay. Saya ada satu gambar yang macam ni. Nanti sekejap lagi kan saya akan tunjuk. Alright, okay. Okay. Ini pun one of a good punya composition. Sangat composition yang cantik. Alright, ini saya rasa ni studio ni. Confirm studio. Sebab awak tengok lighting dia pun kita dah tahu. Lighting dia datang daripada atas. Ada background belakang. Lepas tu tiba-tiba dekat dia punya apa tu? Dia punya kepompong dia boleh pula berwarna kan? Dia berwarna pula berlampu kan? Okay. Saya rasa ni dia beli dekat Bukit Bendera ni. Lepas tu dia terkompos. Dia kadang-kadang ada benda yang kita set up tau. Kita set up maksudnya kita kompos, kita buat. Lepas tu kita snap. Right. Pernah tengok tak macam ni orang buat behind the scene, tangkap gambar produk makanan? Pernah tengok tak? Bayangkan kalau macam Baskin Robbins. Baskin Robbins lepas tu
Apa lagi satu aiskrim yang mahal tu? Apa ke? Häagen-Dazs kan? Bayangkan aiskrim tu kalau kita letak atas meja tak sampai 5 minit cair. Tapi dia boleh letak atas meja dia snap. Tak cair kan? Okay. Kadang-kadang benda tu adalah prop. Itu bukan aiskrim yang sebenar. Itu adalah prop yang digunakan untuk membuatkan aiskrim tu. Lepas tu, habis tu macam ni berasap-rasap tu. Itu Photoshop. Kita boleh pakai Photoshop yang berasap-rasap tu. Tak apa kisah. Kenapa? Sebab gambar dia tak bergerak. Jadi orang tak tahu benda tu betul ke tak betul. Kalau video, macam mana nak buat WhatsApp? Itu nanti kita fikir kemudian. Macam mana kita nak buat WhatsApp dalam video. Okay? So, gambar rama-rama ni saya beranggapan mungkin dia set up lah. Maksudnya dia beli prop semua. Dia pergi cari ni. Sebab kalau tengok kat waktu dia punya kepompong dia terlampau clean. Clean ni maksudnya nampak dia punya urat-urat dia masih lagi bersih, tak nampak lusuh, tak ada koyak dan sebagainya. Saya beranggapan ini adalah props lah yang dia beli. Lepas tu dia tujukan lampu tu atau dia letak satu lampu LED kat dalam tu untuk menaikkan kontras antara kontras belakang tu dengan kontras rama-rama tu sendirilah. Alright, okay. So saya berpendapat dia seperti begitu. Tapi a very good composition lah. Kalau kita talk about composition, a very good composition. Tengok dengan lining kayu ni pun. Dia menjala ke daripada kiri masuk ke kanan. Lepas tu elok pula dia jatuh dekat titik ni. Okay. Rama-rama dia jatuh dekat titik ni. Alright. Okay. Okay, this one pun sama. Alright. Okay, now we gonna talk about this. Okay. Siapa yang biasa tangkap gambar macam ni? Okay, siapa yang biasa tangkap gambar macam ni? Kita lah. Kan? Selalu gambar selfie kan? Ambil kamera. Dekat depan, tengah-tengah. You buat lah all you guys punya posing. Kan? You guys punya posing guys. Okay? Sebenarnya tak salah untuk tangkap gambar macam ni. Direct setengah-tengah tu. Okay? Tapi it's the best kalau kita boleh composekan mata kita right on kita punya. Yang saya bagi tu tadi yang plotting tu lah. Okay, the best kalau kita boleh letakkan pada plotting tu. Sebab kita akan dapat very good contact eyes. Dengan kita punya, eye contact lah dengan kita punya subjek kita tu. Secara clear cut dia. Alright, okay. So nampak macam ni. Dia fokuskan pada mata. Composition dia sebelah sini. Sebelah kiri dia ada kekosongan dan dia punya flow badan dia memang macam ada pergerakan nak mengharah ke sebelah kanan. Kita akan tahu sebab rambut dia semua menghala sebelah kiri. So obviously dia akan bergerak ke sebelah kanan. Dia nak menghala ke sebelah kanan. Alright, okay. Nampak Dia apply blur dekat belakang tu. Sharpkan pada mata. And then dia letak this kind of punya composition. Bam, terus jadi. Okay. So ini macam ni lebih baik daripada yang ni lah. Yang this one. Okay, this one is much more better. Ini kalau kita compose secara melintang. Tadi ini menegak, nampak ni? Ini menegak So ini kita compose secara melintang ataupun dikenali sebagai landscape. Okay, landscape photography. So bila kita post sebagai dalam bentuk landscape, kita kena composekan kita punya human punya facial tu dekat antara point tu. Nampak tak point tu dekat di antara dua mata? Dekat dia punya tengah-tengah tu lah, dia punya T-joint tu. Alright, okay. Decomposition dia dekat situ. Sama juga ni nampak ni. Dia letakkan mata dia betul-betul di atas garisan dan dia letakkan dia joint tu betul-betul dekat tengah-tengah dahi dia. Sebab bila kita tengok, kita nak tengok orang tu, kita nak pandang mata dia. Dan baru kita akan dapat a very good effects lah dekat situ. Okay, kita nak tengok without grid. Okay ke tak okay? Yang tadi ada grid tu maksudnya ada garisan lah. Yang ni tak ada garisan. Kita tengok dia result dia. Nampak? A good composition. Okay, boat dekat sebelah tepi. Okay, ni cara dia letak lah. Okay ni. Okay. Nampak? Okay, kita tengok dia lebih cantik bila kita letak kita punya grid. Yes, this one. Yang ni bagi saya tak lah. Mungkin letak sebelah kiri kot ni sebab ni tengah-tengah. Okay. Not a very good composition lah sebenarnya. Okay, this one okay. Okay, clear. Nampak dia ada kontras dekat situ. Pokok tu obvious dengan belakang dia. Okay. Okay, jam ni pun sama warna plus tak?
The first thing awak terus nampak jam. Awak tak nampak benda lain. Sedangkan tepi tu ada duit. Belakang tu ada dadu. Tapi awak terus nampak nombor jam tu. Kenapa? Sebab composition dia. The focus kan, dia nak kita fokuskan dekat situ. Okay? Alright. Okay. Alright, okay. So far okay tak tentang kita punya composition? Boleh faham tak? Boleh. Boleh. Alright. Okay. So, apa saya nak buat sekarang? Okay. Ambil you guys punya smartphone. Okay. Ambil you guys punya smartphone. Ambil you guys punya smartphone. Buka kamera. Lepas tu onkan you guys punya grid tu lah. Okay. Onkan you guys punya grid tu. Okay. Make sure ada grid. Okay. Make sure ada grid. Alright. Okay. Ada grid dah? Dah ada grid? Dah ada jumpa tak? Aina jumpa? Ada Ada. Alright. Okay. Ada. Okay. Ni Nufara ada? Dah pula. Saya guna phone je. Okay, tak apa. Okay, dengar je dulu. Okay, right. Okay. So, bila kita dah ada kita punya grid ni, alright. So, apa yang saya nak guys buat? Saya tahu ada setengah orang yang ada this, yang kamera yang boleh zoom ni lah. Ada wide lens, ada zoom lens, okay. Okay. Apa saya nak you guys buat? Cuba pakai yang normal lens dulu lah. Normal lens. Okay. So, saya akan bagi you masa. Sekarang ni 3.45. So, saya akan bagi you sampai pukul 4.10. You pergi walk around dekat dalam you guys punya area rumah you. Pergi walk around. Ambil salah satu objek ke, subjek ke, pokok bunga mak you ke apa benda. You guys tangkap dan letakkan composition dia pada grid tu. Boleh tak? Okay, kalau macam for example, ni saya tunjuk Sekejap saya hilangkan blur ni dulu. Sekali salah dah. Okay. So, kata inilah yang you guys nak compose. Okay, saya letakkan saya punya composition dia macam ni. Okay. Lepas saya letak composition macam ni. Alright, okay. Nampak line dekat situ? Sekejap saya nak pastikan ngam-ngam. Macam mana ni? Okay, macam tu. Dah dapat tu, you snap. Okay, you snap. Tak kisahlah you guys ambil manusia ke, you guys ambil pokok ke, composition dia. Kalau sekarang awak nampak saya berada di titik yang sebelah kiri Saya berada di titik yang sebelah kiri, betul kan? Okay. So, kalau you nak saya berada kat titik sebelah kanan pun boleh. You nak buat secara portrait ni pun boleh. Portrait macam ni. So, you guys composekan macam ni. Okay. So, nampaklah. Okay, saya berada seperti yang ni. Okay. So, you guys composekan you guys punya subjek yang you guys nak. Manusia ke, you guys punya bunga ke, cari objek-objek yang menarik. Dan kalau boleh, cuba cari yang kontras. Kenapa saya cari kontras? Awak nampak tak? Saya berpakaian hitam. Belakang saya, dinding saya berwarna kuning. So, automatically dia akan menjadi kontras. Senang orang nak capture terus. Okay. Capture terus kita punya ni. Okay. So, cuba cari benda-benda yang kontras. Sebab senang kita nak fokus, senang kita nak tengok nanti later on. Yang kalau macam for example yang tadi cakap, sir macam dia nak buat bela-bela. Itu bela tu nanti kita cerita kemudian. Sekarang ni kita belajar macam mana kita nak compose dulu. Alright. Okay. Boleh? Boleh? Okay. So sekarang ni saya bagi awak masa. Pergi dulu walk around dekat area rumah awak ni. Cari subjek ke apa benda semua. Ikan ke, kucing ke apa benda. Pergi snap gambar semua. Okay. Lepas tu pukul 4.10 ke, kita return balik. Kita akan tunjuk. Awak tunjuk gambar apa awak dah dapat. Nanti kita akan tengok. Kita akan share apa yang kita boleh improvise based on pada gambar yang awak ada. Boleh? Boleh? Alright. Okay. Boleh mula. Ada soalan boleh tanya dengan saya. InsyaAllah saya akan cuba jawab.
Alright, okay, boleh kita sambung? Boleh, sir. Dah ada gambar? Sir, tak dapat gambar yang cantik sebab saya kena kejar kucing, sir. Kena kerja kucing? Kat luar saya banyak kucing, saya tak ada kucing. Jadi Betul. adalah beberapa gambar. Tak apa. Tak semesti je gambar kucing. Okay, alright, okay. Boleh share? Siapa nak mula dulu? Maina. Tapi tak cantik, sir. Tak apa. Dia kejar kucing, saya tak gambar tu kena kejar. Dia ikut saya, sir. Tak apa, tunjuk je apa yang gambar awak ada dulu. Nanti kita revise. Okay, dah, sir. Mana? Asal tak share kat sini? Macam mana saya nak share kat sini? Oh, tak boleh share screen eh? Oh, okay. Okay, jap saya share kejap eh. Okay. Jap. Share Windows. Boleh nampak eh? Boleh, sir. Alright. Kalau saya keliling nampak? Dia besar tak? Ke awak nampak saya punya Telegram je? Nampak Telegram, sir je. Oh, tak nampak Lepas yang tu besar. sebelah tu ada gambar. Oh, tak nampak yang besar. Sebab saya klik kat gambar awak ni, dia jadi besar. Sebab tu nampak gambar awak jadi besar lah. Alright, kita apa sekejap. Saya stop presenting yang ni. Okay. Okay, nampak? Okay, nampak? Nampak, sir. Alright, okay. So, ini first gambar awak, betul? Ya. Alright, okay. Ni tak ikut rule of third ni. Composition. Okay, terangkan. Jangan saya terangkan. Awak yang tengok gambar. Awak Saya yang tengok. terang. Awak kena teranglah composition dia dekat mana, macam mana. Okay, composition dia yang kiranya yang tengah-tengah tu kan. Saya letak dekat. Dia macam mana, sir? Dia cakap ni, sir. Macam mana? Macam mana kita nak explain benda composition tu? Nak cakap yang bulat-bulat tu. Dia awak letak kat point mana? Kiranya, okay, point mana? Kiranya saya letak yang bunga tu dekat point yang dekat baris atas tu. Kiranya bawah yang baris kedua tu. Okay, dekat tengah-tengah lah. Okay, alright. Okay. So, awak tak letak pada yang titik-titik je tu? Sir, tak sempat, sir. Kucing langgar saya. Okay, tak apa. Alright, okay, ini gambar pertama. Okay, ini gambar kedua. Okay. Kiranya saya lebihkan bahagian yang warna purple tu dekat row yang kedua dengan yang ketiga. Alright, okay. Okay, yang tu pun sama tapi yang tu jap. Dekat bahagian dua yang ketiga. Tapi yang bila kita landscapekan dia, dia guna yang dekat, macam mana saya terangkan, sir? 1, 2, 3. Tapi guna yang dekat, dia tak guna semua bulat tu, dia guna 1, 2 je. Okay, betul. Alright. Okay, yang ni. Yang ni saya tak tahu. Saya cepat-cepat ambil gambar dia. Alright, okay. So kalau ikutkan based on pada composition,
Okay, yang ni dia tak kena pada kita join. Kan tadi saya ada tunjuk yang ada titik-titik yang join yang bulat-bulat tu. So tak kena. So jadi kita akan nampak gambar ni macam kosong, flat. Biasa je, tak ada apa-apa. Walaupun gambar ni ada pokok, ada daun, okay, ada kontras, very good kontras. Tapi dia flat, tak ada apa benda, kosong. Tapi kalau kita tengok yang ni, kita akan nampak automatically dia akan letak pada kita punya join. Ada kotak tengah-tengah ni. So di antara 4 titik tu, salah satu titik tu jatuh pada kita punya focusing point kita. So ada kat sini. Dan tambah pula bila awak letakkan belakang ni blur, lagilah obvious. Okay. So automatically mata kita akan terus nampak benda ni. Alright, okay. Same goes dengan ni juga. Okay, you pandai cari yang benda yang kontras. So warna pink kontras dengan warna hijau belakang ni. So automatically dia akan jadi obvious. Tambah-tambah lagi bila you composekan dia pada titik yang 4 petak tu lah. 4 titik petak tu you compose. Alright, okay. Okay, yang kucing ni. Okay, kucing ni kalau ikutkan composition dia betul. You letak pada titik dia. Okay, titik dia betul. Okay. So ikutkan composition dah betul. Tapi ikutkan subjek dia tidak sampai message dia. Kita tak tahu apa sebenarnya yang berlaku kat sini lah. Melainkan kalau kucing tu pandang ke arah kamera awak lah. Bila kucing tu pandang ke arah kamera awak, baru dia akan jadi nampak dia punya. Ya. Tapi yang cheetah tadi tu sir. Okay, awak tengok cheetah tu badan dia full badan dia mengarah ke sebelah kita. Kita nampak the composition of the cheetah itself dan kita nampak mata cheetah tu. Yang ni kita akan nampak dia punya kepala dan badan dia daripada atas. Nampak tak direction dia naik ke atas? Okay. So itu yang saya bagi tahu. Dia punya composition dah betul. Okay, composition dah betul. Cuba jikalau yes, kalau kucing ni menghala ke depan, mata ni menghala ke depan, kita tahu je kucing tu daripada sebelah belakang nak menghala ke kita. Direction dia macam tu. Okay. So, alright. Okay, good. Okay, good. Alright. Sabrina? Yes, sir. Boleh letak gambar awak kat grup Telegram tu. Nanti saya share screen je boleh, sir? Boleh. Kejap. Saya stop present. Alright, okay. Sekejap. Nampak ke, sir? Ada. Alright. Okay. Ni gambar ada gambar yang pertama Okay, cuba explain. Saya fokuskan dekat dia punya duri-duri tu, sir. Duri-duri mak ai. Sebabkan macam tengok pokok ni macam bunga ni macam blur tau, dia tak nampak sangat dia punya garisan apa semua. Tapi dari segi dia punya tengok tajam dia walaupun jauh kan, nampak lah. Saya letak tengah tu bulat tu dekat duri tu lah, duri-duri dia. Pelik Dan terangkan bahagian daun tu kat bawah kan, terangkan sikit. Bunga yang sebesar alam tak nampak, tapi duri yang kecil-kecil tu boleh nampak. Saya fokuskan kat situ. Okay, alright. Okay, next, gambar next. Ni okay, nice. Ni bunga apa tu? Raya. Raya. Rumah dia ni je lah. Okay. Lepas tu ni daunnya. Okay. Tu tengok nampak sih yang bela kat depan tu. Raya yang tak kembang lagi. Alright. Macam tu, sir. Dia ni kembang mangga. Saya tak tahu tak apa rasa. Alright. Dia sebenarnya bila kita belajar fotografi, dia bukan one time saya ajar, sekali awak try terus dapat tak. You can always explore. Always apply. That's why macam rule of third tu kena always ada dalam kepala. Dia tak semestinya dalam kamera. You kena terus dalam kepala. Dalam kepala, benda ni kena ada kat 4 point ni je. Itu kita automatically akan tahu. Yang garisan tu sebenarnya membantu kita je. Okay, berbalik pada gambar pertama dulu. Kita tengok apa yang kita boleh improvise. Okay, gambar yang pertama ni sebenarnya yang kita boleh buat adalah kita fokuskan pada bunga tu sebenarnya. Sebab bunga tu dia ada kontras color dengan daun-daun tu. Maksudnya kalau awak naikkan kamera awak sikit, naikkan ke atas daripada top,
Okay, daripada atas betul-betul. Awak letakkan bunga tu dekat yang antara 4 titik tu, memang belakang dia automatically akan nampak hijau saja. Dia tak akan nampak yang simen-simen tu. Lepas tu awak tap lah dekat awak punya kamera tu untuk fokus pada awak punya bunga tu nanti. Baru akan nampak dia punya tu. Dia punya composition dan dia punya kontras antara subjek dan juga background. Alright, okay. Kejap nanti awak boleh try awak tengok. Cuba tangkap daripada atas. Memang betul-betul top atas. Okay. Alright, yang kedua pula, gambar yang kedua. Gambar kedua ni dah okey. Composition betul, semua dah cantik dah. Dia kontras dia memang obvious. Dia warna merah, belakang dia semua warna hijau. Problemnya dekat sini adalah, siapa tahu? Problem dekat sini, kat gambar ni adalah apa problem dia? Siapa tahu? Bunga tu. Bunga tu, sebab bunga tu tidak kembang. Kalaulah bunga tu kembang, memang terus jadi. Menjadi betul-betul lah. Yang kembang setinggi sangat, saya tak sampai. Okey, tak apa. Jadi ini cuma saya bagi tahulah. Yang saya nak terangkan pada awak adalah awak punya composition. Yang lain tu saya tak nak sentuh lagi. Yang lain tu dia akan datang dengan sendiri. Okey? Yang penting kita kena buat composition dulu. Composition kita betul, yang belakang tu semua nanti dia akan uruskan sendiri. Saya tak ada ajar pun awak blurkan gambar betul. Tapi gambar awak automatically blur. Betul? Betul. Saya tak ajar pun. Dia memang kita betulkan composition, yang lain dia akan datang sendiri. Okey? So macam saya bagi tahu, gambar ni composition dia dah betul. Dan memang susunan dia pun dah cantik. Cuma masalahnya bunga dia tak kembang. Kalau dapat bunga ni kembang, memang akan jadi cantik, obvious. Alright, okey. So gambar yang seterusnya adalah gambar daun, betul? Okey, gambar daun ni composition dah betul. Tetapi kita tak nampak dia punya composition dia sebab apa? Sebab kita tak ada kontras color. Warna hijau awak punya foreground awak ni sama dengan warna hijau background awak. Melainkan kalau depan ni daun dia berwarna-warna hijau, belakang tu semua dah warna-warna kuning. So baru kita nampak dia. Okey, orang akan fokuskan mata terus kepada daun ni warna hijau instead of yang warna kuning-kuning dekat belakang tu. Okey, the composition dia. Composition dah betul. Plotting awak pada yang rule of third tu memang dah betul. Cuma dia punya contrast color sahaja. Alright, okay. And the last one. Ini tak selesai. Alright, okay, tak apa. Okay, good. Overall, gambar-gambar yang awak tangkap semua memang betul. Composition dah betul. Itu yang kita nak check dulu. First thing first adalah composition. So once composition kita dah betul, dah okay, barulah kita orang kata apa, tengok benda lain yang akan mendatang tu. Okey, macam mana dia punya narration. Kalau macam awak nak terfikirkan banyak sangat ke, susah. Awal-awal ni bila kita baru nak start ni, kita setkan pada composition. Tak apa, gambar buruk tak apa. Dia bukan macam hari ni saya ajar, besok awak dah jadi professional photographer, tak. Dia nak jadi ni dia akan makan tahun. Lama. Okey, saya daripada 2009 terjun masuk dalam bidang fotografi. Dan sekarang ni saya masih lagi mempelajari. Sebab bidang fotografi ni dia tak ada end. Dia akan always ada benda baru. Alright, okay. So cuma yang basic, yang wajib memang kita kena tahu adalah saya akan ajar pada awak lah, yang saya akan cerita dengan awak. Composition, lighting, exposure, kita punya foreground, background, penceritaan. Itu pun belum saya cerita lagi dengan awak. Alright, okay. So far, semua composition yang awak buat semua betul. Cuma macam saya bagi tahu tadi lah. Kalau bunga tu boleh kembang, cantik. Kalau macam for example tadi, siapa tadi? Aina punya. Kalau dia punya, kucing tadi. Kalau macam tu, okey. Bunga tadi pun okey. Bunga warna purple tadi kan. Itu pun okey. Alright, okay. So composition semua dah okey. Alright, saya nak share saya punya. Kita tengok ini adalah collection gambar-gambar yang saya dah pernah ambil lah. Okay. Nampak kat skrin? Nampak kan? Nampak. Alright, okay. So the first one adalah ni. Okay. So bila kita composekan macam ni, so automatically apa yang first thing kita nampak? Okay, this small boy ni lah, budak kecil ni. Kita akan nampak dulu.
Okay. Kalau ikutkan sebenarnya gambar ni budak kecil ni dia blur. Dia blur. Yang dia fokuskan pada pokok yang dekat belakang ni lah. Okay. So kesilapan dia dekat situ lah kamera. Sebab masa ni saya lupa saya pakai telefon apa ke. Yang dia punya focusing point dia tak berapa bagus. So dan apa budak kecil ni di depan sangat dengan saya punya kamera. Jadi automatically kamera saya belakang dia akan fokus pada yang belakang tu. So bila the first thing kita tengok, kita akan tahu, kita akan nampak budak ni. Kenapa kita nampak budak ni? Awak tengok, color seluar baju skin tone dia sangat obvious. Kontras dengan warna rumput tu. Nampak tak warna rumput? Dia obvious. So bila kita nampak one time, pam, terus kita, oh budak ni. Alright, okay. Ini cara kita compose. Kalau manusia lah, kita letak di sekarang punya tu. Okay. So this one is second one. Okay. So saya placing diri saya kat sebelah sini. So kita composekan this kind of punya things. Okay. So a very flat punya sand area. Okay. Ada satu pulau dekat depan tu. And then macam saya bagi tahu tadi direction. Saya punya faces ni direction dia menghala ke arah laut. That's why kat sini saya lebihkan laut. Okay, dekat sini saya tarik sebelah tepi sini lah. Saya lebihkan laut dekat sini. Supaya kita tahu direction sebenarnya this particular guy ni dia melihat ke mengarah ke laut dan sebagainya. Okay. So nampak simple, gambar simple tapi dia orang kata apa? Dia because of the composition tu ngam-ngam orang akan nampak okay. Simple, clean, nice. Okay. And then the third one. Okay, this one. Nampak tak? Dia masuk je, pop, terus ada kita punya rama-rama kat sini. Dan belakang ni dia automatically akan blur. Dia obvious. Terus nampak kat sini. Bila kita letakkan composition kita pada yang 4 titik tadi tu. Okay. The 4 dots tadi tu yang saya cerita dengan awak. Okay. The 4 dots. Terus, pop, obvious dekat sini. Rama-rama ni. Cuma bagi saya sebenarnya gambar ni tak perfect lah. Kenapa tak perfect? Sebab saya tak dapat fully dia buka. Kalau saya dapat fully dia buka habis, berkemungkinan saya akan nampak corak dekat dia punya kelopak rama-rama ni lah. Dia punya corak dia macam mana. Clear kat sini Alright, okay. And then this one. Ini adalah tiang bendera lah. Okay. So, how to create contrast? Kita tala ke atas. Sebab kita tahu, bendera Malaysia. Saya nak fokuskan pada bendera Malaysia. Okay. So, saya fokuskan pada bendera Malaysia. Lepas tu, saya talakan ke atas. Sebab saya tahu masa tu langit biru pagi. So, letakkan dia pada composition kita punya kotak yang ada 4 titik tu. So, bendera ni terus drop pada titik yang pertama, sebelah kanan atas lah. So, bila kita tengok ni, automatically kita akan Sir? Aina? Ya, tak dengar dia. Tak dengar. Nak mic dia saya tu kan? Macam macam tu. dengar. Okay, dah dengar. Okay, alright. Okay, kembali pada gambar tadi ni. Masih lagi ingat ni tak? Kuala Kangsar, sir. Okay. So gambar ni kita nak tengok. Saya nak showkan gambar ni. Okay. Dia punya jam sebenarnya. So composekan dia pada sebelah titik dot tu. Dia ada 4 dots kat situ. Jam tu jatuh betul-betul pada saya punya titik dot tu. So automatically orang akan nampak. Nampak kenapa? Sebab background belakang dia kosong, flat. Biru, obvious contrast color dengan kuning dengan warna tiang jam ni. Alright, okay. So dia tidaklah terlampau tengah-tengah. Ada setengah orang dia suka tangkap tengah-tengah. Bukan tak boleh tangkap tengah-tengah. Boleh. Ada je gambar-gambar orang yang cantik tangkap gambar tengah-tengah. Tapi the best composition adalah kalau kita composekan this kind of punya ni. Dia ada banyak kategori sebenarnya. Kita panggil sebagai portrait. Lepas tu kita ada landscape. Lepas tu kita ada architecture. Setiap satu position tu ada the best setting untuk kita nak tangkap a good looking punya foto lah. Okay.
So now we are talking about composition. How we compose kita punya gambar. Alright, okay. So kalau akan jadi lebih cantik, kalau saya datang pagi pukul 7, yang kereta-kereta ni tak ada lagi. Pukul 7 ada kereta saya rasa. 6 lah, pukul 6. 6 tak ada kereta. Saya datang pukul 6 tak ada kereta. Okay. Berkemungkinan saya akan dapat a very, orang kata apa, jalan ni kosong, tak ada orang, saya dapat tiang je. Kan? Memang akan jadi cantik lah. Okay. So this one. Okay. When we, capture orang okey, nampak tak kiri dengan kanan ni adalah bangunan lepas tu dia ada continuation tiang ni continuation. Ini adalah macam kita panggil direction lah. Kamera ni ada direction kat sana. So tiba-tiba ada seorang kat sini yang dia punya color baju dia kontras dengan yang lain-lain tu. So bila kita tengok gambar ni, first thing automatically kita akan nampak kepada this guy yang tengah duduk kat tepi tiang ni. Instead of kita nampak, sebenarnya depan tu kalau hujung tu pasal ada, nampak tak ada meja guard dengan kursi. Dekat ujung tu nampak ada meja guard dengan kursi. Tapi kita tak perasan benda tu for the first time. Kenapa? Sebab mata kita fokuskan pada this guy ni. Yang dia punya color kontras dia jauh beza dengan color-color bangunan yang warna putih ni. Alright, okay. Right, okay, itu cara. Itu sikit lah gambar-gambar yang saya ada, yang saya boleh tunjuk ke awak macam mana kita nak have a very good composition. Dan semua gambar ni ditangkap menggunakan telefon, tidak menggunakan kamera DSLR langsung. Alright. Okay. Boleh? Boleh, alright. Okay. So, sebenarnya bila kita belajar composition tadi, okay. So apa yang kita tahu sebenarnya untuk dapatkan a very good gambar adalah kita kena make sure yang kita punya composition tu kena betul. Yang lain tu nanti kena fikir kemudian. Tapi macam saya cakap lah, kenapa saya kata fikir kemudian? Sebab sekarang ni punya teknologi tak macam teknologi dulu. Dulu saya kena pakai kamera, saya kena set up lampu lah, kena adjust dia punya metering dan sebagainya. Sekarang ni dekat awak punya telefon dia dah memudahkan awak. Kerja awak adalah sekarang ni hanya untuk cari composition je. Yang di mana itu memang kamera mana-mana pun takkan boleh buat. Kamera boleh settlekan masalah lighting. Kalau macam gambar awak tala pada matahari, automatically awak punya kamera phone dia akan turunkan kan. Dia akan gelapkan sikit gambar supaya tak overexpose. Maksudnya dia tak terlampau putih. Kalau gambar awak terlampau gelap, kamera phone awak akan naikkan lighting supaya dia tak terlampau gelap dan sebagainya. Betul kan? Kalau color awak jadi macam pelik, kamera awak punya mobile phone, kamera pada mobile phone awak tu dia akan betulkan balik color dan sebagainya. Alright, okay? Cuma semua benda tu semua kamera boleh buat. Yang satu kamera tak boleh buat adalah composition. Composition dan juga art direction tu awak je yang tentukan. Awak je yang boleh buat. That's why bila kita nak fokus kepada sesuatu, kita kena tengok belakang dia ada apa. Check dulu macam mana. That's why kadang-kadang bila nak tangkap gambar tu kita kena keliling. Dia bukan macam nampak bangunan pop terus snap. Sebenarnya dekat belakang tu lagi cantik view dia kalau kita tangkap gambar. Ingat tak kalau macam ada gambar, ada orang suka tangkap macam bila ada gambar matahari. Kata matahari kat belakang saya. Okay. Orang lebih prefer tangkap gambar matahari. Kau tangkap gambar aku kat belakang ni matahari. So awak suruh kawan awak tangkap gambar awak tapi belakang awak matahari. Apa jadi kalau macam tu? Kalau kita dia buat tak fokus kepada human. Okay, dia akan dia kepada belakang. Yes, betul. Salah. Okay, so kawan awak marah. Aku nak fokus gambar aku, muka aku kena ada. Aku nak muka aku dengan matahari. Dia takkan boleh. Mana-mana kamera pun takkan boleh ada dua-dua. Awak tak boleh ada muka awak nampak dan belakang awak matahari nampak. Memang takkan boleh. Sebab dia punya dia punya matahari punya lampu ni, dia punya source dia terlampau kuat. Okay. Mana-mana kamera pun ataupun mana-mana lampu dekat dunia ni memang tak akan boleh lawan matahari. Matahari is the, orang kata apa, the king of light lah. Okay. Memang tak akan boleh lawan. So apa yang buat? Instead of kita tangkap gambar kita, nak tengokkan kita ni belakang ada matahari, kenapa awak tak pusingkan awak ke belakang? Kita ambil gambar siluet. Gambar siluet. Yang gambar kita nampak shadow je, kita punya shape badan je, belakang tu matahari. Lepas tu komposkan awak yang gambar awak shadow matahari tu awak kat side tepi sikit. Kan nampak lebih cantik. Daripada awak letak yang awak punya gambar aku kan. Right, okay. Kadang-kadang
ada few things yang kita kena tengok. Macam selalunya macam fotografer lah. Fotografer kita orang ni apabila kita orang sampai dekat lokasi, macam kita orang pergi bercuti ke dan sebagainya, sebelum nak mulakan untuk tangkap gambar dan sebagainya, kita orang recce dulu. Recce ni adalah kita orang tengok keliling. Kata macam for example saya ambil yang gambar jam tadi tu, gambar jam kat Kuala Kangsar tu. Bukan hari ni saya datang saya terus snap. Saya memang dah duduk Kuala Kangsar. Dah berpuluh-puluh, beratus-ratus kali saya lalu kat jam tu. Keliling lah roundabout tu, nak pergi pasar, nak pergi lembah, keliling lah. Bila keliling tu saya tengok, macam mana aku nak tangkap gambar apa ni, jam ni supaya dia nampak cantik. Dulu pernah ada saya masa tahu ada tu yang diorang ada gantung apa ni, lampu tu. Daripada tiang ke tiang tu, lepas tu dia tuju tengah-tengah dekat apa tu, jam apa ni, jam yang dekat Kuala Kangsar ni. Ada tak? Pernah tak awak yang masa tu ada tak? Malam biasa. Malam. Ada. Ada kan? Warna-warni lah. Masa time tu saya kata, Allah, macam mana aku nak tangkap gambar ni? Sebab bila saya tangkap, line tu, line yang antara tiang-tiang yang apa yang bersilang masuk kat jam tu, dia jadi macam mengganggu tau. Gambar tu tak perfect. So jadi kita macam mana nak buat. Lepas tu saya tak apalah, saya tunggu. Lepas tu kalau saya tala sebelah sini, sekarang ni saya punya gambar yang apa, gambar apa ni, jam saya tu dia menghala ke bangunan MPKK. Betul? Bangunan MPKK. Kalau saya duduk kat sebelah sini kan ada yang ada satu park kecil tu. Apa nama park kecil tu yang dekat sebelah kiri saya tu. Yang dekat dengan bangunan Mara tu. Saya lupa. Yang ada air pancut tu. Tahu kan? Yang sebelah sini. Tak ingat rasa. Okey, tak apa. Lama sangat. Okey, tak apa. Kalau ni sekarang saya berada di sebelah kanan jam. Kalau saya duduk dekat sebelah kiri jam, saya tala dia, belakang tu saya akan nampak post office. Belakang jam tu sebelah belakang ni tu ada post office. Nanti lagi crowded saya punya gambar. Macam mana aku nak buat? Sikit pusing lah jam ni. Tengok hari-hari dulu. Okey, kat mana posisi yang betul-betul cantik. Tengok pusing. Lepas tu barulah jumpa. Okey, posisi ni lah yang paling cantik. Sebab dia di cover yang crowded bangunan tu semua di cover oleh pokok-pokok. So tak adalah obvious sangat. Yang tempat saya duduk ni yang dekat tiang tu tau. Ada tiang tu yang macam pintu gerbang tu dia tulis selamat datang ke Kuala Kangsar. Okay, ada pintu gerbang tu. Saya duduk kat situ lah. Itu saya punya composition saya. So talakan kat situ. So jadi kita orang ni fotografer ni apa kita akan buat? Kita akan sit down satu places. Tengok dulu. Ronda dulu. Check dulu. Which one composition yang okay. Lepas tu baru set. Buka kamera, snap. Okay. Dia bukan macam, dah dapat. Okay, tangkap gambar. Kan? Tak. Dia tengok dulu, obvious, dah okay. Lepas tu baru snap sekali. Snap sekali, okay, tengok. Macam mana, okay ke tak okay. Lepas tu baru, okay, pergi sini snap sikit, pergi sini snap sikit, dapatkan good composition, tengok lighting okay dan sebagainya. Lepas tu kadang-kadang ada macam kita orang, saya bila kita orang ni, benda yang kita orang cari adalah lighting lah. Sebab composition saya dah faham. Composition dan sebagainya, kita orang cari lighting pula. Okay, lighting macam mana? Lighting, ada setengah orang dia prefer yang light macam saya tunjuk waktu ni lah. Yang nampak, orang kata apa, nampak okay. Warna standard lah. Ada setengah orang cari golden light. Macam mana nak dapat golden light tu? Tahu kan golden light? Pernah dengar tak golden light? Macam warna dia bukan golden light. Kita panggil dia sebagai golden hours. Itu adalah golden hours. Golden hours tu dalam satu hari dia jadi 2 kali je. Iaitu pada pukul 7 ke 7.30 pagi dan juga pukul 6.30 ke pukul 7.30 malam. Dua tu saja. Itu adalah kita panggil golden hour. Okay, waktu di mana matahari tengah nak turun ataupun matahari tengah naik. Waktu itu memang gambar kalau dapat memang sangat-sangat cantik. Okay, kita akan nampak. Kalau bangun pagi pun kalau you guys tengok, you guys akan nampak. Kalau ada awan tu akan jadi oren, naik oren, lepas tu jadi merah, lepas tu baru dia start jadi putih kan. Waktu merah, kuning, oren tu yang orang nakkan gambar tu. You bayangkan kalau you diri kat situ belakang composition tu, memang cantik lah. Tapi kalau nak lagi cantik, kalau kita berada dekat high level,
high altitude punya level lah. Macam you berada dekat bukit-bukit, dekat Canberra Highland, dekat Genting Highland, dekat Bukit Bendera, dia punya colouring dia lagi lain. Sebab setiap tempat tu, walaupun kita mempunyai satu matahari, tapi setiap tempat pancaran matahari tu colour dia sangat-sangat berbeza. You pergi dekat Malaysia, you dapat macam ni. You pergi dekat Canberra Highland, you dapat macam ni. You guys pergi dekat apa ni, Genting Highland, dapat macam ni. You pergi dekat Penang, dapat macam ni. You pergi dekat Johor, dapat macam ni. You naik kat Singapura, dapat macam ni. You pergi dekat Thailand, colour dia macam ni. You pergi dekat Japan, colour dia macam ni. Dia different. Sangat-sangat different. Kadang-kadang ada yang fotografer ni sanggup travel jauh-jauh. Memang pergi jauh-jauh. Tempat jauh. Kenapa? Nakkan this kind of punya apa background. Nanti saya akan share yang gambar-gambar yang ada yang dekat internet pun you guys boleh carilah, you guys boleh tengok. You guys type golden hour photo, you guys akan tengok pelbagai-bagai jenis golden hour photo. Sanggup pergi travel sampai China sebab nak tangkap gambar ni. Ada dulu dekat Perak ni pernah famous kejap lah. Bukit yang dekat Sungai Siput tu, Bukit Berekeh. Saya tak tahu you guys tahu ke tak tahu. Ada satu bukit dekat Sungai Siput ni lah, Bukit Berekeh. Dia dekat dalam kawasan perkampungan orang asli. So dia dekat bukit tu, dia memang tinggi, dia macam Broga, Bukit Broga yang orang selalu panjat tu, dekat Negeri Sembilan tu. So tapi dekat Ipoh lah. So orang panjat tu sebelum subuh. Maksudnya sebelum subuh pukul 5, pukul 4 dia orang dah panjat. So dia orang subuh ke atas. Kenapa? Sebab nak tengok sunrise. Nak tengok sunrise. Dan kalau nasib baik, kalau kata for example malam tu hujan, maksudnya malam tu hujan, pagi tu dah reda, awak naiklah pagi tu, awak akan dapat kabus. Maksudnya awak berdiri di atas kabus. Berdiri di atas awan lah, orang kata berdiri di atas awan. Macam tu. Dekat situ. Dulu saya panjat sekali lah, saya pernah panjat sekali. Sekarang ni yang sekarang ni tengah famous dekat Kuala Kangsar, dekat dia panggil resort Kuak, dekat Kuak, dan juga Bukit Lemang Kati. Dua tempat ni memang sangat tengah famous sekarang ni lah. You guys boleh naik, kalau Lemang Kati tu jalan kaki lah naik atas. Dia dekat depan MRSM Kuala Kangsar, you park je kereta depan tu, you jalan kaki naik ke atas. Memang you guys akan dapat, memang cantik lah. You boleh nampak view pekan Kuala Kangsar. Memang nampak cantik lah. Yang satu lagi ni adalah dekat Kuak. Dekat Kuak ni you kena naik sampai atas. Dia resort lah, you naik sampai atas dan dia ada sediakan penginapan, you boleh bercamping apa dia lah, you sewa. Tapi dia pernah tunjuk yang gambar dia, memang gambar dia, sebab gambar dia punya facing lereng bukit dia tu menghala ke Banjaran Titi Wangsa. So bila pagi matahari naik tu keluar daripada Banjaran Titi Wangsa tu. Itu yang macam wow, memang cantik, sangat-sangat cantik. Awak boleh type lah dekat Google Resort Kuak dan juga Bukit Lemang Kati. Awak akan tengok banyak gambar orang dah start post dah. Kalau macam waktu sekarang-sekarang ni, banyak tempat yang baru-baru tengah buka ni pergi free. Nanti bila dah start bayar nanti, diorang akan charge mahal lah pada tu. Okay, so sekarang ni benda-benda macam tu lah you guys boleh try. Okay, composition, okay, based on composition you guys dah okay. Okay, dah betul composition. Okay, so sekarang ni cuba lepas ni try. Maksudnya you guys pergi lepak mana-mana, makan dengan family ke, cuba try apply benda tu. Okay, ambil kat sini. That's why kita macam saya bagi tahu tadi kan, kita dah on kan kita punya yang grid tu kan. Always kan tempat yang kita nak fokus tu dekat kita punya point yang join point join tu. Lepas tu tap fokus pada kita punya join tu. InsyaAllah gambar awak akan jadi luar biasa. Dia tak jadi biasa-biasa dah, dia akan jadi luar biasa. Nanti awak try lah. Try tangkap gambar yang ketul setengah-tengah. Lepas tu try tangkap gambar yang ada side tepi sikit. Awak tengok apa beza dia. Mesti bila orang tengok, gambar ni ada nilai artistik. Maksudnya ada nilai, you belajar tentang fotografi. Orang akan tahu beza gambar orang yang belajar fotografi dengan gambar orang yang tak belajar fotografi. Okay, since that you guys adalah pelajar landscape, betul kan? Okay, pelajar landscape, nanti saya akan tunjuklah saya akan fokuskan lebih sikit lah kepada landscape punya fotografi. Macam mana kita nak tangkap gambar landscape fotografi. Landscape dan architecture. Awak landscape dan architecture kan? Ke landscape saja? Landscape Landscape architecture. Okay, landscape dan architecture. So macam mana kita nak tangkap gambar landscape, macam mana kita nak tangkap gambar architecture. Sebab benda ni sangat-sangat penting kepada awak. Supaya awak tahu, okay, untuk menghasilkan gambar yang cantik, untuk landscape kita kena buat apply macam ni. Untuk gambar architecture kita kena apply macam ni.
So kalau macam tiang ni boleh dikategorikan sebagai architecture. Alright, okay. Sekejap, saya rasa saya ada satu gambar yang architecture tadi. Sekejap, saya try tengok. Sekejap. Banyak gambar-gambar yang kata apa, architecture yang kita boleh apply lah pada dia yang composition yang composition yang ada. Sekejap. Seronok tangkap gambar-gambar architecture ni sebenarnya. Dia ada sendi dalam architecture ni. Sekejap Alright, kita jumpa. Okay, this one. Okay, saya share sekejap Okay, boleh nampak tak? Nampak. Okay. So, ini architecture. So, macam mana kita nak compose architecture punya gambar? Macam mana kita nak buat? Dia adalah yang benda-benda 2-3 benda yang akan terlibat lah sebenarnya dalam kita punya architecture. Okay, siapa tahu macam mana saya tangkap gambar ni? Guna phone ke? Memang guna phone. Dia macam mana? Dia macam menegak ke atas yang terasa. Menegak ke atas. Maksudnya kamera tu saya duduk kat bawah tu, saya tala ke atas, lepas tu saya snap lah. Betul? Tapi dia punya macam zoom tu macam yang jenis macam mana tu? Ada wide lens. Itu macam. Okay, alright. Okay, macam mana saya tangkap gambar ni? Ini adalah gambar panorama. Tahu gambar panorama? Tahu, saya tahu. Gambar panorama. Kejap saya on balik sini kamera ni. Okay. Gambar panorama selalunya biasa bila kan dalam phone awak kan ada setting panorama tu kan? Yang yang ni. Ni. Tu. Nampak tu. Sila gerakkan kamera anda ke kiri ke kanan kan? So, instead of saya buat macam ni, apa saya buat? Saya talakan macam ni, tegakkan macam ni. Terbalik pula. Saya talakan macam ni. So, daripada bawah tu, saya tolak naik ke atas. Jadilah gambar dia macam tu. Alright, okay. So, dia bukan sekali jadi dia tak sekali jadi. Dia akan nak you 2-3 kali try lah. Sebab kadang-kadang panorama ni dia punya stitching dia kadang-kadang tak cantik. Panorama kan dia stitch antara satu gambar kan. Kadang-kadang stitching dia tak cantik. So ni saya buat 2-3 kali. Dia tengoklah berapa laju tangan kita bergerak kan. So saya buat, dapatlah gambar yang macam tu. Ada orang cakap, kenapa kau tak guna wide lens? Pada masa tu ketika ni telefon yang saya tangkap tu memang tak ada wide lens lagi. Yang ada panorama sahaja. So jadi kita gunakan apa yang ada. Tapi orang kata ini mesti kau guna wide lens. Saya tak guna wide lens. Ini adalah gambar panorama yang saya tangkap menggunakan telefon dan talakan naik ke atas. Alright, okay. So kalau macam for example awak ada ramai kawan-kawan kawan-kawan datang ramai, jom tengok gambar ramai-ramai sini. So you guys boleh menggunakan teknik yang sama. Letak kamera you macam tu, talakan macam ni atas. Terus dapat. Dia tak payah lama, kejap je. Terus nak kata pump. Kita akan dapat kita punya panorama tu lah. Panorama bangunan ni. Akan nampak clear. So ada few gambar yang saya akan tunjukkan pada awak dalam architecture lah. Kita boleh try to apply implement. Nanti bila you guys dah masuk betul-betul dalam bidang landscape dan architecture tu, you guys akan faham macam mana kita nak apply. Sebenarnya kalau ikutkan architecture ni dia banyak kepada gambar yang berkonsepkan drone. Tahu drone? Drone yang kita ambil gambar daripada atas. Sebab bila ada gambar daripada atas tu, you guys akan nampak dia real architecture, dia seni dia macam mana.
Oh, bangunan ni macam mana, bangunan ni macam mana, bangunan ni macam mana. Oh, landscape taman ni macam mana, baru kita akan nampak. Itu pun nanti saya akan sentuh juga. Sebab itu a part of fotografi jugalah. Drone shot tu adalah a part of fotografi. Nanti saya akan terangkan awak. Alright, okay. So, untuk for hari ni kita hanya belajar composition dulu. Okay. So, hopefully that you guys boleh apply. Always ingat composition untuk tangkap gambar. Benda subjek kita nak fokus mesti ada kat 4 dot tu. Okay, always remember dan always kena ingat. Tangkap gambar je, okay, kena ada kat 4 dot. Tangkap gambar je, kena ada kat 4 dot. Baru dia akan dapat, gambar awak akan jadi luar biasa. Alright, okay. Yang belakang-belakang tu blur ke tak blur ke, itu kisah nombor 2. Nanti kita fikirkan macam mana kita nak buat. Yang sekarang ni cuba training diri awak supaya tangkap gambar je, okay, letak kat composition macam ni. Tangkap gambar je, letak composition macam ni. Kena always dekat kita punya focusing point tu. Alright, okay. Boleh? Boleh. Faham tak apa yang saya ajar untuk minggu ni? Masa. Okay. Alhamdulillah. Alright, okay. So kalau faham, insyaAllah, always ingatkan supaya lepas ni bila kita dah move another step, you guys tak lupa you guys punya composition. Ada setengah student tu dia intend to lupa lah. Tapi jangan. Kena always ingat. First, composition. Dah compose nanti baru kita tengok benda lain. Tengok. So nanti the next time bila you guys dah biasa, you guys tahu, okay, composition dah betul, ni betul. Okay, apa nak kena adjust lagi? Adjust ni sikit-sikit je. Okay, kita akan tahu benda tu. Alright, okay. So kalau tak ada apa, saya rasa itu saja untuk kelas kita pada hari ni. Alright, okay. So saya akan leavekan you guys dengan form untuk you guys isi sebagai attendance. Nanti kita akan sambung balik on Friday tentang kita punya next benda yang kita nak tengok whenever kita nak apply pada kita punya Canva untuk menghasilkan gambar yang lebih baik daripada gambar sekarang. Alright, okay. So kalau tak ada apa, saya sudahi kelas kita dengan bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambar awak tu jangan buang biar je dalam tu. Nanti kita akan create satu digital form ataupun digital punya portfolio. So you guys nampak progress you daripada dulu sampai sekarang ni jadi macam mana. Alright, okay, boleh? Right, sir. Alright, okay. Ya. Terima kasih. Sama.